Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat-Nya, yang menurunkan kepada kita rahmat-Nya, kasih sayang-Nya, sehingga dapat kita berjumpa pada kali ini setelah kita bercuti. Ya, sudah lama kita bercuti, tak jumpa di masjid. Alhamdulillah di sini jumpalah dalam satu wadah online. Ya, inilah kali pertama saya buat online, tapi mudah-mudahan ada manfaat ya kepada sekalian semua. Kita bersabar dengan apa ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang diuji ke atas kita sekarang ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang aman, damai hidupnya nanti, dunianya dan akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak sekalian, sekarang ini kita berada pada bulan Syaban. Ya. Dan tak lama lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Sama ada kita dapat berramadan di masjid, sembahyang tarawih di masjid, sembahyang fardu di masjid, ataupun wallahu alam bissawab, ya, ataupun masih lagi masjid kita ditutup pada bulan Ramadan ni. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah jadikan kita ya orang yang selamat di mana pun kita berada. Dan dapat kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana pun, dalam keadaan apa sekalipun. Ya, mudah-mudahan semakin tekun, semakin taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita insya-Allah. Baik apa sekalian, apa yang kita pelajari di Masjid Ma'ruf pada 2 minggu lalu ya, sebelum masjid ditutup, iaitu tentang bab puasa ya. Tapi di sini tidaklah dikatakan bukan kita belajar tentang puasa awal akhir, tidaklah, hanya sedikit-sedikit sahaja daripada hukum-hukum atau ada adab berpuasa itu. Baik, kita sambung pelajaran kita ya dalam buku Nasihat Iman dan Nasihat Agama dan Wasiat Imam. Ya, jadi nasihat agama dan wasiat iman ini telah kita pelajari berapa lama, dan kita masuk pada muka surat 187 insya-Allah. Ya, ataupun buku saudara ya, buku baru ni muka surat 197. Alhamdulillah. Kita lihat rupa dan roh puasa hari ini. Tajuknya rupa dan roh puasa. Rupa-rupanya puasa tu ada rupa dia, tapi ada roh dia juga. Ya, semua amalan-amalan kita tu bukan hanya pada luarnya sahaja. Kalau namanya solat, apakah solat tu yang kita tahu hanya rukunnya, ya, sunah-sunah ba'atnya, sunah hayatnya, ada adabnya, tapi punya roh di dalam dia. Ya, amalan haji begitu juga, bagaimana cara tawafnya, sa'inya, wukufnya, lontarnya, semua macam-macam kita pelajari, tapi ada rohnya. Ya, termasuk puasa tu ada rohnya. Jadi bukan hanya kita mau berpuasa tu hanya tak makan dan tidak minum, tapi ada rohnya. Baik, pada luarnya apa yang kita pelajari daripada kecil bila kita puasa itu, iaitu apa yang disebutkan. Ya, kalau kita lihat dalam buku ni, ketahuilah, ya, bismillahirrahmanirrahim, ketahuilah bahawasanya puasa itu mempunyai rupa dan roh, dikatakan. Ya. Adapun rupa puasa ialah menahan diri dari makan, minum dan dari bersetubuh. Nah, kita faham. Semua dah tahu. Daripada kanak-kanak dah tahu dah, makan tak boleh, minum tak boleh.
Bagi kita orang dewasa tahu bersetubuh pun tak boleh lah. Jadi hati-hati kalau pengantin baru dah nak masuk bulan puasa dia jadi pengantin baru, hati-hati ya. Atau saudara yang dah jadi bapak datuk-datuk ni pun hati-hati juga ya. Jadi sama-sama kita berhati-hati ya. Baik, iaitu menahan diri pada makan, minum mulai daripada terbit fajar hingga matahari terbenam. Alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini puasa kita diringankan ataupun lebih ringan daripada puasa-puasa orang-orang dahulu. Sebab apa dia? Kita puasa tu hanya daripada terbit fajar iaitu subuh. Subuh sampai matahari tenggelam iaitu maghrib. Tapi orang-orang dahulu ada yang disyariatkan Allah Subhanahu Wa Taala puasanya itu puasa kemudian apabila dia berbuka, habis saja berbuka itu sudah bermula puasa yang baru. Contohlah kalau kita katakan maghrib kita makan, lepas makan, itulah sahur juga. Habis makan, sambung sampai besok lagi maghrib. Itu puasa, ada macam gitu. Ada puasa lagi iaitu apa dia? Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awal puasa itu, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih kurang riwayatnya lebih kurang iaitu seorang sahabat yang kerja sebagai petani yang keletihan bila pulang dalam keadaan dia berpuasa berpulang untuk berbuka, menunggukan waktu berbuka. Dan bila sampai rumah ditanya kepada isterinya, saya ni nak buka, awak dah masak ke belum? Jadi ringkas ni isteri kata, aku belum masak. Tunggulah sebentar, abang tunggu sebentar, saya masak. Dalam masa isterinya itu masak, suaminya tertidur. Jadi apabila tertidur, pada awalnya dahulu, ketika puasa disyariatkan, iaitu siapa yang tertidur, maka bermulalah puasa yang baru untuknya. Jadi hari itu, dia berpuasa, mengeluarkan tenaganya yang begitu kuat, sebagai peladang umpamanya, sebagai petani umpamanya. Balik nak berbuka, lapar, nasinya belum masak ataupun gandumnya belum masak, tiba-tiba tertidur, sambung lagi, belum lagi berbuka, sambung lagi puasa. Besoknya, si suami ini pergi lagi berladang. Apa terjadi? Pingsan dia. Kenapa pingsan? Sebab semalam belum buka, dah sambung lagi. Tenaganya banyak digunakan. Pingsan dia. Maka datanglah berita ni pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun orang mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ada kata riwayat bahawa lelaki ini mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku semalam aku berpuasa, belum lagi sempat aku berbuka kerana menunggu masaknya isteri aku itu, aku tertidur. Jadi bermulalah puasa aku untuk hari ini. Tapi tadi tu aku pingsan ya Rasulullah. Jadi keadaan ini menjadikan susah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala sedikit demi sedikit itu meringankan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebankan suatu pada seorang itu melainkan apa yang dapat dikuasainya. Maka Allah tahu sebenarnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah umat yang lemah-lemah. Umat yang ketot-ketot lah. Kalau tengok umat dahulu tu orangnya kuat-kuat, orangnya besar-besar, umurnya panjang-panjang. Umat Nabi Muhammad SAW ni umurnya pendek-pendek apa sekalian. Lebih-lebih pun tak berapa aja lah. Tak adalah sampai ratusan tahun, ribuan tahun, tak ada. Jadi jangan berangan-angan lah nak 1000 tahun. Umur kita tahulah umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah bersabda antara 60 hingga 70. Siapa dapat 70 ke atas tu dah bonus dah. Tapi hati-hati. Baik. Jadi itulah puasa akhirnya diringankan Allah Subhanahu Wa Taala sampailah puasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditentukan iaitu daripada apa dia terbitnya fajar. Oleh terbit fajar bermulalah berpuasanya itu iaitu subuh sampailah nanti matahari tenggelam iaitu maghrib, maka berbukalah dia.
Kemudian hingga matahari terbenam dengan syarat disertai niat. Bapak sekalian, niat dalam berpuasa itu adalah sesuatu yang namanya rukun dalam puasa. Jadi kalau kita puasa tapi tiada niat, terutama puasa fardu, niat itu perlu kita niatkan pada malamnya. Malam tu bermula daripada maghrib tu dah kira malam lah. Akhir sekali bila kita niat, iaitu sebelum subuhnya. Itu maknanya malam. Antara maghrib sampai sebelum subuh itu namanya disebut malam di sini. Maka berniatlah. Ikut Imam Syafi'i, niatnya tiap-tiap malam lah. Kalau kita bulan Ramadan, tiap-tiap malam kita berniat. Walaupun ada pendapat imam-imam yang lain mengatakan hanya satu bulan satu kali sahaja berniat, tapi ikut Imam Syafi'i memang tiap-tiap malam disuruh kita berniat. Niatnya itu apa dia? Bukan dengan bahasa Arab yang nawaitu shauma ghadin, itu hanya di mulut. Itu ditelagahkan oleh orang-orang atau ulama-ulama. Apakah perlu disebutkan nawaitu shauma ghadin? Kalaupun ada pun hukumnya tidaklah menjadi rukun. Itu bukan rukun. Tetapi yang rukunnya itu dalam hati kita. Kita nak lakukan apa besok umpamanya. Saja aku berpuasa esok. Puasa apa? Puasa fardu umpamanya. Kerana Allah SWT. Maka niat itu adalah disuruh untuk kita berniat setiap malam. Terutama puasa fardu. Kalau puasa sunnah pula, kita niat lebih bagus. Tapi kadang-kadang kita tak niat, tetapi siangnya mau pula kita berpuasa. Boleh tak? Boleh. Kalau umpamanya malam tak ada niat nak berpuasa, tiba-tiba siangnya, waktu paginya sebelum matahari tegak, dia niat nak puasa. Dengan syarat dia belum makan, belum minum. Katakan malam kita tidur, pagi-pagi dah, lepas subuh dah apa semua, hari ni aku nak puasa lah. Boleh tak kita teruskan puasa? Boleh. Tapi dah makan belum tadi pagi? Belum. Dah minum belum? Belum. Matahari dah tegak belum? Belum. Matahari dah naik tegak? Tak ada. Maka boleh kita niat. Sebagaimana apa yang dibuat Rasulullah SAW. Sebab tanya pada isinya, hari ni pagi-pagi ni apa yang kau masak? Apa ada makanan yang boleh kita makan? Isi kata apa dia? Tak ada apa-apalah. Ya Rasulullah, hari ni tak ada apa makanan untuk kita makan. Maka Rasulullah kata apa dia? Kalau begitu, aku berpuasalah. Tu puasa apa dia? Puasa sunnah. Rasulullah berpuasa hanya kerana tak ada makanan. Pagi-pagi tanya makanan tak ada. Maka Rasulullah pun berpuasa tanpa dia niat daripada malam. Tapi itulah mulanya niatnya. Itu. Baik. Barang siapa makan dan minum ataupun bersetubuh pada siang harinya, sedangkan ia melakukan itu dengan sengaja. Sengaja. Tak sengaja lain cerita, Pak sekalian. Makan, minum dengan sengaja. Mengetahui hukum dan bukan terpaksa. Tahu hukum dia. Maka batallah puasanya. Tahu makan itu membatalkan puasa. Tapi sengaja pula dimakan pada siang puasa tu. Siang Ramadan ke atau siang bukan Ramadan, puasa-puasa sunat, maka batal puasa. Sengaja minum. Sengaja minum, sengaja makan, walaupun sikit. Walaupun sikit. Jadi kalau sikit pun, tapi kalau kita sengaja nak makan, sikit sengaja nak kita minum, maka batal. Ataupun bersetubuh. Siang-siang Ramadan bersetubuh. Jangan. Sebab tu saya kata pada awal tadi, kalau pengantin baru, hati-hati. Mak bapaknya kena cakap no entry, cakap kena jaga anak-anaknya. Anak-anak muda ni kadang-kadang tak faham. Jadi kalau terjadi apa-apa, macam mana, maka kita perhatikanlah. Yang faham ni perhatikan, jangan dah faham buat bodoh je, jangan. Kita katakan anak-anak dah besar, anak tahulah. Tak semua anak-anak tahu zaman sekarang. Bukan anak seperti dulu mengaji. Kadang anak-anak sekarang tak tahu perkaranya. Maka kita beritahu orang tua, perhatikan mereka. Ketika mereka berpuasa, hati-hati waktu siang tu. Ataupun terpaksa, maka tidak batal. Ini terpaksa. Tidak batal puasanya, inilah dikatakan rupa puasa.
rupa puasa daripada luar saja. Jadi kalau orang tanya, apakah puasa tu? Daripada luarnya kita katakan, tak makan, tak minum, tak bersetubuh. Daripada bila? Daripada subuh, terbitnya terbitnya matahari, fajar bersubuh. Sampai bila? Sampai ke maghrib, iaitu tenggelamnya matahari. Ada niatnya, maka itulah puasa dari segi luarnya sahaja. Adapun roh puasa pula ialah menahan diri dari segala macam dosa dan larangan Allah. Sentiasa mengerjakan segala yang fardu dan yang wajib. Jadi itu dia intinya. Puasa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang punya roh menahan diri daripada segala bentuk dosa. Kita jangan puasa-puasa juga, tapi macam-macam dosa kita buat. Macam mana agak-agak? Puasa itu pertama sekali untuk menahan nafsu kita. Kita mengawal nafsu kita yang buruk, yang menyuruh kepada keburukan itu, kita lawan. Itu namanya berpuasa. Bukan hanya melawan hawa nafsu kita nak makan, nak minum, setubuh. Tapi melawan hawa nafsu kita daripada melakukan segala keburukan dan dosa-dosa. Jadi segala dosa. Tak payahlah nak cakap pasal dosa sekarang ni. Semua orang dah tahu dosa. Dosa ada yang kita buat diri sendiri, ada dosa yang kita buat yang melampau kepada orang lain. Kacau orang lain, pukul orang lain, ataupun ngumpat orang lain. Ngumpat ni jangan rasa kita rasa ringan. Puasa kita boleh rosak. Walaupun ringan mulut kita sebut yang demikian itu, tapi boleh rosak. Atau maki orang, atau mencocok orang. Dia mulut. Kebanyakan kadang puasa kita itu adalah kerana apa dia? Kerana mulut dia. Rasulullah kata ini jaga. Jaga. Pernah Rasulullah tarik lidah dia. Jaga ni. Ini yang menyebabkan banyaknya orang masuk dalam neraka. Jaga lidah kita. Jadi puasa kita tahanlah lidah kita. Baca Al-Quran. Banyak berzikir. Kalau baca Al-Quran tanda, zikir tanda, nasihat tanda, apa tanda, diam. Diam itu lebih baik. Tak boleh diam, tidur. Tidur tu bagus. Kalau kerana nak menghilangkan mulutnya bercakap banyak, yang bukan-bukan tidur. Tapi kalau sepanjang puasa pula tidur, apa hal pula? Itu satu perkara yang buruk juga. Sepanjang puasa tu dia tidur terus. Jangan demikian. Maka kita bacalah sesuatu. Beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, baca Al-Quran, berzikirlah, atau nasihat orang, ataupun kata-kata yang baik. Kalau tak boleh buat apa-apa, maka diamlah. Bukan tidurlah terus. Boleh tidur, tapi bukan terus-menerus. Panjang siangnya puasa tu tidur terus. Bukan begitu. Kemudian sentiasa mengerjakan segala yang fardu dan wajib. Itu penting. Kita puasa-puasa juga. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan kepada kita, yang kita kena buat. Termasuk apa dia? Solat kita. Ini yang banyak ni berlaku ni. Puasanya penuh. Sahur sama-sama, puasa sama-sama. Tapi mana sembahyangnya? Lepas buka maghrib tidak. Isyak tidak, tarawih tidak. Kalau tarawih tu dah namanya sunnah. Tapi kalau yang fardu pun tak buat, dia macam mana agak-agak. Maka buat yang fardu. Puasanya buat, solatnya buat. Jangan solatnya kita tinggalkan. Itu yang banyak orang buat macam gitu tu macam mana. Apa fardu-fardu? Termasuklah zakat kita. Zakat fitrahnya dibuat. Zakat apa semua. Apa kewajipan, apa yang fardu buat. Jangan puasa tu kita buat sendiri-sendirinya. Tetapi apa suruhan-suruhan Allah, apa yang fardu semua tak nak kita buat. Maka itu satu perkara yang buruk. Macam mana Allah Subhanahu Wa tak terima, nak terima puasa kita kalau solat yang lebih utama itu kita tinggalkan. Sentiasa mengerjakan segala yang fardu dan yang wajib. Hati-hati Bapak sekalian. Ingatkan anak-anak kita. Ni bulan ni pula pada bulan Ramadan nanti insya-Allah anak-anak banyak yang cuti sekolah.
Ya, jadi ada cuti sekolah, cuti COVID, cuti apa. Kita sebenarnya pada bulan ni kita banyak bersama dengan keluarga. Itu satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah turunkan wabak COVID ini, tetapi kita sentiasa berjaga-jaga. Kita sentiasa ingat anak-anak kita, ingat keluarga kita. Masing-masing nak tahu keluarga sana, nak keluarga sini. Ni zaman kita nak tahu. Baru kenal saudara, mana kawan, tanya khabar, tanya apa. Dan antaranya yang paling besar sekali nikmatnya apa dia? Kita duduk rumah, diam-diam. Jadi maksudnya apa dia? Bila kita jumpa rumah, kita akan jumpa keluarga kita. Kadang-kadang kita susah nak jumpa keluarga. Satu pergi kerja, satu pergi sekolah, satu pergi apa. Kadang-kadang malam pun tak bersama. Ni paling banyak kita bersama. Dan bulan Ramadan pula, kenapa ada macam sekolah? Kita makan sama-sama. Kenapa boleh kita berbuka sama-sama, bersahur bersama-sama, tapi kita tak dapat nak melakukan maghrib bersama-sama. Dan subuh tak dapat nak bersama-sama. Bila lagi kita nak lakukan. Ni kalau kena COVID pula sampai bulan Ramadan, apa nak kita buat? Kita tarawih bersama-sama di rumah. Kan satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalunya kita kadang-kadang tinggalkan, suami tinggalkan isteri, suami sembahyang pak masjid, isinya pak rumah. Kadang-kadang sembahyang dan tidak. Anak ni kadang-kadang sembahyang dan tidak. Tahun ni, kalaupun tak dapat pergi masjid, pak rumah jadi imam. Tak kisahlah. Kalau tak tahu surah-surah yang dibaca pak masjid itu, bacalah apa-apa yang tahu. Atau pusing-pusing ayat tu boleh. Pelat-pelat pun tak apalah. Jangan pula sang isteri pula nanti kata, isteri pula qari'ah. Suami pula pelat baca. Bang, sudah bang. Abang jadi imam, saya jadi imam pula. Jangan pula cerita kartun pula macam gitu. Yang pentingnya, buatlah di rumah dengan sebaik-baiknya. Baik. Orang yang berpuasa dari makan, minum dan bersetubuh, tetapi tidak menahan diri dari dosa dan larangan Allah Ta'ala, ialah orang yang puasanya tidak menghasilkan sesuatu faedah selain dari susah payah semata-mata. Allah Ta'ala suruh buat yang wajib, tak nak buat. Kemudian tak jaga dirinya daripada melakukan segala dosa. Yang Allah Ta'ala suruh tinggalkan semua perbuatan-perbuatan buruk, tapi kamu masih lakukan, dia akan rosak. Selalu kita dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tiada mendapat sesuatu faedah daripada puasanya. Tiada pahalanya. Tapi yang dapat hanya apa dia? Hanya kerana lapar dan dahaga. Itu je. Selalu kita dengar. Dia adalah ada apa dia? Orang yang melakukan dosa. Melakukan dosa ketika dia berpuasa, dia melakukan dosa. Maka dia akan rosak semuanya itu. Walaupun pada rupa luarnya dia berpuasa, tapi hatinya tak berpuasa benar-benar. Banyak lagi dosa-dosa yang dilakukan. Padahal Ramadan itu adalah Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Jangan tambahkan pula Ramadan tu Allah nak ampunkan dosa kita, tapi kita tak minta ampun, malah dosa kita buat. Tu orang yang paling rugi adalah orang yang habis Ramadan tapi Allah belum ampunkan dosanya. Jangan sampai kita jadi orang yang rugi yang seperti itu. Oleh itu, jika berpuasa, hendaklah anda perbaiki puasa anda. Demikian pula terhadap semua amalan-amalan anda, hendaklah anda bertekun dalam memperbaikinya. Buat dengan sebaiknya. Kalau tahun lepas puasanya kurang baik, tahun ni perbaiki. Kita nak jumpa Ramadan. Kenapa agak-agak kita rindu dengan Ramadan? Adalah kerana kita nak beribadah dengan sebaik-baiknya dan nak memperbaiki bagus lagi. Kalau yang lepas tak sempat nak baca Quran, tahun ni baca Quran. Kalau tahun lepas bacaannya bagus gini, lagi tambahkan lagi bagus. Sedekahnya bagus. Tarawihnya, witirnya, berjamaahnya lagi, suka sedekahnya, apa semua dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka itu adalah yang terbaik. Buat. Kita pertingkatkan puasa kita dengan sebaik-baiknya. Sehingga menyempurnakannya, menunjukkan kepada Allah Ta'ala dengan penuh tulus ikhlas. Ini dalam buku ni kata apa? Tunjukkan kepada Allah
dengan tulus ikhlas. Puasa kita ni sebenarnya rahsia. Ya. Puasa tu adalah hati kita puasa. Mulut tak makan, tak minum, tak bersubuh, tapi sebenarnya hati kita yang puasa. Tunjukkan kepada Allah bahawa puasa kita adalah betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu ditunjukkan yang lain. Tunjukkan, aku puasa betul-betul kerana-Mu ya Allah. Sebab siapa yang berpuasa kerana mengharapkan balasan daripada Allah, balasan rahmat daripada Allah, pengampunan daripada Allah, pasti Allah akan ampunkan. Maka puasa dalam hati kita dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan puasa hanya di luar sahaja. Ya, Pak sekalian. Baik. Ya, dan dibalasnya kita kelak dengan balasan yang besar di waktu kita kembali kepadanya. Itu tujuan hidup kita. Dalam dunia ini, kita hidup hanya sementara. Kita akan kembali kepada Allah dengan membawa amalan-amalan kita yang baik-baik. Ya, yang saleh, yang wajib kita buat, yang dilarang kita tinggalkan. Itu yang akan menjamin kebahagiaan hidup kita di akhirat nanti. Tapi kalau kita banyak lagi dosa, tak nak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amalan tak ada, tak nak bertobat, Allah berikan Ramadan pada kita, tak kita rebut dengan sebaik-baiknya, maka jangan salahkan Allah kalau Allah mengazab diri kita. Jangan salahkan Allah kalau Allah mengazab diri kita. Ya. Baik, semua perkara ini adalah terserah kepadanya. Maka sembahlah Allah dengan sempurna dan bertawakal. Kita berusaha, ya, berpuasa, tapi kita sembah Allah, kita tawakal, ya Allah, terimalah puasa aku dengan sebaik-baiknya. Ya, tawakal kepada Allah. Dan tiadalah Tuhan itu lalai terhadap apa yang kamu lakukan. Dalam bulan Ramadan, kadang-kadang orang katakan, orang baca Al-Quran ada bertadarus. Di masjid ada yang bertadarus sendiri di rumah. Ya, Allah semua tahu apa yang kita buat. Kita dalam Ramadan, kita bantu orang. Kadang-kadang orang tahu yang kita bantu orang, kadang-kadang orang tak tahu. Tapi Allah mengerti apa yang kita buat. Ya, Allah tak lalai dengan apa yang kita lakukan. Termasuk juga perbuatan-perbuatan buruk, Allah tidak akan lalai, ya, menghisapnya. Ya, akhir sekali dikatakan tiada Tuhan melainkan Dia, la ilaha illahu, dan kepadanya lah kembalinya segala perkara. Allah yang menguruskannya. Jadi Bapak sekalian, secara ringkas apa yang dapat saya sampaikan. Ya, Ramadan sudah dekat pada kita. Banyak kita bertobat. Saya dah terangkan, ya, masuk bulan Rajab itulah pintu pertama. Patutnya kita tobat, banyak puasa. Ya, masuk Syaban, sebentar lagi kita masuk Ramadan. Mudah-mudahan dapat kita puasa bukan hanya pada luarnya sahaja, tapi kita puasa dengan sejujur-jujurnya. Ya, dan yang menilai puasa kita bukan manusia. Jadi siapa yang dapat menilai puasa kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengerti luarnya dan dalamnya. Allah mengerti hati kita, bagaimana kita berpuasa. Ya, bagaimana takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hujungnya ayat-ayat tentang puasa, hujungnya apa? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, bertambah takwa. Itu hanya Allah saja yang tahu. Kalau kita betul-betul puasa, Ramadan kita buat dengan sebaik-baiknya, semua kewajipan kita lakukan dan semua dosa kita tinggalkan, mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Itu apa dia? Poin yang paling besar. Ya. Ya, hidup kita menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah pelihara keluarga kita, Allah amankan dunia kita, dan Allah bahagiakan akhirat kita insya-Allah, sehingga kita berjumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa